Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nabila binti Nur Hisam. Nama saya Amira Syakira binti Abdul Rahman. Nama saya Radin Mas Emilia binti Radin Jaya Kasuma. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tajuk penggunaan bahan bantu mengajar dari segi bentuk, prosedur, kekuatan, kelemahan serta cadangan. Tapi sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Siti Rafidah binti Dola Hamdani kerana membimbing kami dalam subjek ini. Kita pergi kepada bentuk bahan bantu mengajar. Okey, menurut Brown JW 1983, bahan bantu mengajar ini merupakan segala kelengkapan yang dipergunakan oleh guru dan murid untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Seperti contoh, seseorang guru itu menggunakan manilakat untuk menyampaikan pengajaran kepada murid-murid, maka itu dikatakan dengan bahan bantu mengajar. Nak dikatakan sebenarnya bahan bantu mengajar ni apa sahaja yang digunakan oleh guru itu merupakan bahan bantu mengajar. Okey, bahan bantu mengajar bukan hanya terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sahaja. Maksudnya apa-apa yang cikgu tu guna, ia merupakan bahan bantu mengajar. Tak kira lah dia menggunakan projektor ke, tayangan video ke, dia menggunakan selain pada alat bahan-bahan ini, itu juga bahan bantu mengajar. Sebabnya zaman teknologi moden ni, bahan bantu mengajar ni mudah kita nak dapat dan kita kena kreatifkan penggunaan bahan bantu mengajar ni supaya pelajar-pelajar ini minat dengan apa yang kita nak cuba sampaikan dan mereka ni mudah faham. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru sekurang-kurangnya dibahagikan kepada 3 kategori yang terdapat daripada pelbagai jenis, iaitu bahan bantu mengajar bukan elektronik. Okey, bahan pengajaran bukan elektronik adalah bahan pengajaran yang terawal digunakan oleh guru-guru sebelum wujudnya bahan pengajaran elektronik. Okey, walau bagaimanapun, fungsinya masih berkesan untuk memudahkan guru-guru ni menyampaikan pengajarannya. Antara bahan-bahan pengajaran yang bukan elektronik ialah yang pertama papan hitam ataupun papan tulis, yang kedua buku teks, yang ketiga gambar, yang keempat kad imbasan dan kad cantuman. Itu antara salah satu bahan bantu mengajar bukan elektronik. Seterusnya, bahan bantu mengajar berbentuk elektronik. Bahan pengajaran elektronik ini merujuk kepada media yang menggunakan sumber elektrik. Jadi, bahan pengajaran elektronik ini semakin popular digunakan oleh guru kerana ianya mudah dan menarik minat pelajar. Antara contoh bahan pengajaran elektronik ialah overhead projector. Ia menggunakan sistem pembalikan cahaya dari satu sumber cahaya ke permukaan cermin dan seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin. Jadi cahaya yang terlindung akan berbentuk imej di atas skrin. Yang kedua pula, radio. Radio ini akan memperdengarkan suara supaya pelajar-pelajar ini dapat mendengar dengan teliti. Yang ketiga adalah komputer. Komputer ni yang mana pelajar-pelajar akan menggunakannya untuk mempelajari dari asas komputer lah. Yang ketiga pula, bahan bantu mengajar bercorak pengalaman dan bahan sebenar. Okey, bahan bantu mengajar ni yang bercorakkan pengalaman adalah seperti lakonan, pantomin, lawatan dan projek pameran. Jadi bahan sebenar daripada alam sekitar ataupun dari sudut realia, iaitu merupakan benda semula jadi. Ia dikelaskan dalam bahan jenis 3 dimensi dan dibahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu benda bukan hidup, benda buatan, tumbuh-tumbuhan, benda hidup. Okey, akhir sekali kategori bahan bantu mengajar yang digunakan oleh seseorang guru dalam pengajarannya dan matlamatnya ialah yang pertama, memperjelaskan lagi penyampaian maklumat agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang. Yang ketiga, mengatasi sifat pasif pelajar dan memberi rangsangan kepada pelajar-pelajar. Akhir sekali, mempersamakan pengalaman, membangkitkan persepsi di kalangan pelajar. Itu sahaja dari saya. Okey, saya akan terangkan tentang prosedur. So, apa yang dimaksudkan dengan prosedur ni? Okey, prosedur ni bermaksud satu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan berurutan mengikut waktu dan tata cara tertentu untuk laksanakan suatu kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Okey, secara ringkasnya, prosedur ni dia lebih kurang macam guideline.
ataupun satu rancangan yang teratur, iaitu dia step by step. Dari first step sampai last step. Sampai kita ni berjaya selesaikan suatu kerja tu. Contohnya macam berwuduk. Okey, kita berwuduk mestilah ikut tertib. Kalau kita lihat pada rukun wuduk, first sekali kita kena niat. Dan basuh seluruh muka dan seterusnya hinggalah habis. So, kita kena ikut step-step dia atau istilahnya adalah tertib. Kalau kita tak ikut, wuduk kita jadi tak sah. Tapi dalam konteks prosedur ni, tak adalah istilah sah ataupun tak sah. Prosedur ni more to guide someone or organisation supaya kerja yang dilakukan ni lebih teratur dan mencapai matlamat asal. Okey, apa kelebihan prosedur dalam konteks pengajaran seorang guru? Okey, pertama, prosedur ni dia membantu guru untuk menyampaikan pengajaran dengan mudah dan teratur. So, dengan adanya prosedur, guru dapat mengajar dengan lebih teratur sebab seseorang guru tu dia dah ada benda guide dia. Dia boleh view macam mana dia nak mengajar dalam kelas nanti. Dari first dia mengajar, sampailah dia habis mengajar. So, kat situ, guru ni dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah dan juga teratur. Okey, kelebihan prosedur yang kedua adalah dapat menghasilkan pengajaran yang lebih berkesan. Dengan adanya prosedur, pengajaran seseorang guru tu akan lebih berkesan. So, macam mana prosedur ni boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan? Okey, dengan adanya prosedur, seseorang guru tu akan nampak dengan jelas hala tuju pengajaran. Dengan adanya perancangan ataupun prosedur, guru ni dia boleh buat homework terlebih dahulu tentang pelajaran ataupun sesuatu topik sebelum dia mengajar di dalam kelas. So, pengajaran seseorang guru akan nampak lebih smooth and natural. And at the same time, pelajar pun nampak flow topik yang cikgu diajar pada hari tersebut and pelajar pun dapat skor untuk topik. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang prosedur mengaplikasikan ABM, iaitu alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, first kali, guru ni perlulah menyediakan alat bantu mengajar yang lengkap. Okey, ni bergantung kepada ABM yang seseorang guru tu nak guna. Tapi dalam ni saya bagi contoh ABM yang berbentuk media bukan elektronik, iaitu carta. Okey, carta ni apa sebenarnya? Okey, carta ni dia adalah susunan maklumat yang bersistematik. Dia mengandungi huruf, angka, gambar, jadual, gambar raja, lakaran, nota ringkas, rangkaian, simbol dan juga lukisan. Antara jenis-jenis carta yang digunakan dalam bilik darjah ialah carta flip, carta pusing, carta aliran, carta graf, carta pai, carta tunggal dan sebagainya. Okey, penggunaan alat bantu mengajar itu ABM ni haruslah sesuai dengan aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran supaya mencapai objektif pelajaran yang ditentukan. Okey, seterusnya ialah ABM yang digunakan seperti carta ni haruslah digantung di tempat yang sesuai. Okey, seterusnya guru perlu memilih tempat yang boleh dilihat oleh semua murid bagi melancarkan proses pengajaran. Okey, yang ni setiap guru perlu prihatin sebab kat dalam setiap kelas fizikal murid-murid ni berbeza. Yelah, macam kita tahu ada yang tinggi, ada yang rendah. So kalau untuk carta, kalau seseorang guru tu dia kena adjust kedudukan carta yang hendak digantung. Iaitu tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi supaya mudah untuk dilihat oleh murid. Okey, seterusnya adalah guru perlu membimbing murid-murid meneliti dan memahami perkara yang penting. Okey, contohnya carta yang digunakan ni mestilah ringkas dan juga mudah difahami oleh pelajar. Guru juga boleh menggunakan keyword dalam carta supaya pelajar ni senang nak ingat apa yang diorang belajar. Tapi kalau nak buat cara lain pun bolehlah ikut kreativiti seseorang guru. Okey, step seterusnya ialah sekiranya carta yang digunakan ini mempunyai beberapa bahagian, guru ni tidak perlu menunjukkan keseluruhan carta tersebut. Okey, kalau ABM kita ni berbentuk carta, macam kita dah tahu, carta ni mestilah ada beberapa bahagian. So guru ni tidak digalakkan untuk tunjuk ke semua carta at the same time. Guru ni kena tunjuk one by one mengikut penerangan guru lah. Okey, step seterusnya ialah guru perlu menutup dahulu bahagian yang tidak digunakan. Guru perlu menunjukkan bahagian demi bahagian supaya murid dapat menguasai setiap bahagian. Okey, macam step yang sebelum ni, guru digalakkan tunjuk bahagian carta tu one by one. Start daripada bahagian yang paling mudah dulu dan seterusnya.
Contohnya kalau untuk subjek matematik, guru perlu terangkan dari step yang paling mudah, iaitu cara pengiraan untuk tambah dan juga tolak diikuti darab dan bahagi dan seterusnya. Okey, step berikutnya adalah sebelum menjalankan aktiviti kerja praktis, guru perlu memberi arahan terlebih dahulu. Okey, lepas sesi pengajaran macam biasalah kan, guru ni digalakkan bagi latihan kepada pelajar untuk uji kefahaman pelajar. Okey, guru ni perlu terangkan kepada pelajar cara nak guna ABM yang telah disediakan, sebab setiap guru ni mestilah ABM dia berbeza kan. Okey, guru ni harus memberi arahan yang tegas dan juga jelas supaya aktiviti pembelajaran itu dapat dijalankan dengan tepat, berdisiplin dan mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, setelah arahan itu difahami oleh pelajar, guru ni akan mengedarkan ABM yang akan digunakan dalam kerja praktis. Okey, akhir sekali ABM yang telah digunakan ni perlu dikumpul dan juga disimpan dengan baik. Sebab apa? Sebab ABM tersebut boleh digunakan oleh guru untuk kelas yang akan datang. Okey, itu antara prosedur menggunakan ABM dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Seterusnya kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan alat bantu mengajar. Okey, kekuatan alat bantu mengajar yang pertama, dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, menarik dan berkesan. Seperti mana kawan saya beritahu, alat bantu mengajar ini adalah seperti media elektronik, iaitu video, slide, projektor dan bahan yang tidak menggunakan media elektronik seperti suara, buku, gambar, carta, papan tulis dan sebagainya. Okey, penggunaan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran adalah sangat penting. Jika guru dapat menggunakan alat bantu mengajar dengan kreatif dan baik, akan menarik minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan alat bantu mengajar yang digunakan perlulah bersesuaian dan menepati setiap ciri-ciri mata pelajaran yang hendak diajar. Pembelajaran tidak boleh bergantung kepada buku teks semata-mata kerana pembelajaran merangkumi semua aspek di mana murid perlu mengetahui dan meneroka setiap mata pelajaran yang diajar. Contohnya dalam mata pelajaran sains, mereka diminta untuk membuat eksperimen, menyelidik dan mencipta dengan menggunakan pelbagai idea dan bahan, di mana bahan tersebut perlu bersesuaian dengan eksperimen yang hendak dibuat. Justru itu, setiap yang bergelar guru perlu mempunyai kemahiran dalam menyampaikan pengajaran dengan menggunakan alat bantu mengajar lebih berkesan. Okay, seterusnya, apabila guru dapat menggunakan alat bantu mengajar dengan kreatif dan menarik, jadi pelajar dapat memahami konsep, fakta atau idea dengan lebih jelas. Dalam hal ini, guru perlu menguasai konsep pengajaran bahasa yang berbantukan alat bantu mengajar. Apabila pelajar dapat memahami konsep, fakta atau idea dengan lebih jelas, seterusnya pelajar dapat mengekalkan ingatan yang lebih lama terhadap isi-isi pengajaran. Okey, penggunaan alat bantu mengajar yang menarik adalah sangat penting kerana dengan cara penggunaan alat bantu mengajar yang berkesan dapat memberi kemudahan kepada pelajar untuk mengingati sesuatu pengajaran dengan lebih lama. Ini boleh dikaitkan dengan kaedah pembelajaran VAK, iaitu Visual, Auditory, Kinestik yang menggunakan 3 jenis deria, iaitu penglihatan, pendengaran dan pergerakan. Dan kemungkinan di dalam kelas terdapat pelajar-pelajar yang menggunakan kaedah pembelajaran VAK ini. Okey, pelajar visual lebih mudah menerima maklumat sekiranya maklumat tersebut dipersembahkan dengan menggunakan alat bantu mengajar seperti gambar, carta atau gambar rajah, kerana mereka mempunyai daya ingatan dan gambaran yang lebih kuat. Okey, seterusnya pelajar auditori lebih mudah menerima maklumat melalui pendengaran. Mereka lebih suka mendengar pembentangan oleh guru mahupun kerja berkumpulan. Dan manakala pelajar kinestik, mereka lebih suka memilih untuk mencatat nota bagi mewujudkan pergerakan. Jadi alat bantu mengajar yang bersesuaian yang digunakan oleh guru secara tidak langsung dapat membantu pelajar mengingati pengajaran dalam sesuatu mata pelajaran dengan lebih lama. Yang terakhir, dapat mencetus minat dan kesungguhan di kalangan pelajar. Sekiranya penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran yang lebih kerap dilakukan oleh guru, kemungkinan pelajar akan dapat mencapai kecemerlangan di dalam peperiksaan di mana alat bantu mengajar ini dapat mewujudkan suasana persekitaran yang sesuai kepada pelajar. Jika alat bantu mengajar digunakan dengan teratur semasa memberi penerangan pengajaran yang disampaikan oleh guru, akan menarik minat kesungguhan untuk belajar.
Penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai akan mendorong kesungguhan pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Jika pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, sudah pasti objektif pembelajaran seperti yang dirancang akan dicapai oleh setiap guru. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan. Meskipun alat bantu mengajar mempunyai kelebihan yang tersendiri kepada guru dan pelajar, namun alat bantu mengajar juga mempunyai kelemahan terhadap beberapa perkara. Kelemahan alat bantu mengajar adalah disebabkan beberapa perkara yang mengakibatkan fungsi penggunaan alat bantu mengajar menjadi kurang berkesan. Yang pertama, kesukaran dalam menyediakan alat bantu mengajar. Seperti kurangnya alat pelaksanaannya, bahan atau rujukan dalam menyediakan bahan mengajar. Kesukaran ini pastinya memberi kesan kepada kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah kerana keperluan masa telah mempengaruhi guru dalam menyediakan alat bantu mengajar ini. Yang kedua, kurangnya kemahiran guru dalam mengaplikasikan alat bantu mengajar. Guru seharusnya berkemahiran dalam menilai dan menimbang akan keperluan atau sumbangan alat bantu dalam pengaplikasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Tanpa kemahiran agak sukar bagi seseorang guru itu mengendalikan alat bantu mengajar di dalam kelas dan menyebabkan para pelajar cepat berasa bosan dan mengantuk terhadap sesuatu mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, faktor pelaksanaan yang tidak sistematik dan tidak dirancang secara rapi oleh guru. Maksudnya setiap guru perlu mempunyai objektif pengajaran yang dirancang secara rapi. Jika dalam objektif tersebut ada menggunakan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran, jadi guru tersebut perlu cekap dalam mengendalikan alat bantu mengajar tersebut. Maksudnya, guru ini perlu mempunyai persediaan awal sebelum memulakan pengajarannya. Jika tidak, maka objektif pengajaran tidak tercapai secara keseluruhannya kerana tidak dapat memahami perkara yang ingin disampaikan oleh guru. Kesimpulannya, cadangan untuk mengatasi kelemahan tadi. Yang pertama, pihak pentadbiran sekolah harus memberi sokongan sepenuhnya dalam pelaksanaan pelbagai kaedah. Di mana pihak sekolah perlu menyediakan alat bantu mengajar yang lengkap dan menyediakan khusus-khusus kemahiran menggunakan teknologi multimedia kepada guru-guru. Seterusnya, guru haruslah meningkatkan segala kemahiran dalam proses pengajarannya, terutama dalam menggunakan segala alat bantu mengajar seperti kemahiran menggunakan teknologi maklumat dan multimedia. Supaya guru ni dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah dan berkesan kepada pelajar-pelajar. Jika guru tidak menguasai keseluruhan teknologi multimedia, sekurang-kurangnya guru perlu mengetahui basic dalam menggunakan alat bantu mengajar seperti membuat slide, video, graf, carta dan sebagainya. Yang ketiga, guru perlulah merancang dengan sistematik supaya dapat mengaplikasikan alat bantu mengajar dengan baik. Maksudnya, guru perlu mempunyai strategi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu persediaan awal sebelum pengajaran. Dan guru harus memupuk sikap ingin cuba khususnya dalam penggunaan kaedah serta alat-alat bantu mengajar yang pelbagai dengan kreatif untuk menarik minat pelajar supaya dapat mencapai objektif pengajaran yang dirancang ketika dalam pengaplikasiannya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.